KPM. Dah lambat ni. Cik, sebentar cik. Cik ada tertinggal telefon. Oh, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Disebabkan sikap amanah dan jujur Cik lah saya boleh jumpa balik telefon. Memang kalau sudah tak... menjadi tanggungjawab saya. Oh, okey. Okay, terima kasih. Lain kali cik hati-hati ya. Okey, terima kasih. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton teroka sekarang ini di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin di sini. Jangan terkejut, Kak Eli masih lagi ada telefon bimbit dengan Kak Eli ni. Okey, sebelum kita memulakan apa-apa pembelajaran pada hari ini, Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik untuk sentiasa menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, jarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah untuk hal yang penting sahaja. Yang penting kita sama-sama jaga dan sama-sama bantu untuk kurangkan kes COVID-19 setiap hari. Baik. Okey, hari ini Kak Eli bukan keseorangan, sudah tentu bukan dengan seorang cikgu, tetapi kita ada dua orang cikgu yang akan mengajar kita hari ini untuk subjek pendidikan moral, pendidikan civic. Okey, ini dia Cikgu Fairuz dan juga Cikgu Nazrin. Apa khabar? Baik. Baik. Sihat Alhamdulillah. Okey, kedua-dua cikgu ini mengajar di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 16-1. Saya 16-1 dan Cikgu Nazim 8-1. Oh, Okey. tapi masih Putrajaya? Putrajaya. Kawasan yang sama? Kawasan yang sama. Okey, baiklah. Wow, ada dua orang cikgu, dua sekolah yang berbeza. Sudah tentulah datangnya dengan askar-askar yang berbeza. Ya, betul. Baik, cikgu. Kita ada murid-murid dalam talian ni. Ya. Daripada umur berapa ni, cikgu? Tahun 5 dan tahun 6. Okey, jadi subjek yang kita belajar hari ini adalah pendidikan moral, pendidikan civic. Okey. Topiknya? Jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Sama-sama topik dia. Topik dia nanti kita teroka sama-sama. Baik. Menarik. Okay, tapi kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid dalam talian. Boleh? Boleh. Okey, Okey, cikgu boleh perkenalkan murid-murid cikgu? Okey, kita hai semua. Alah. Hai, lambai sikit. Hai. Okey, apa kata kalau kita berkenalan? Okey, murid-murid kita berkenalan dulu dengan Diraj. Silakan Diraj. Hai cikgu, hai Kak Eli. Hai. Nama saya Diraj Elenggovan daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 81. Cikgu, Okey. anak murid Ya. cikgu. Okey. Okey, terima kasih Diraj. Kalau tadi Diraj, sekarang kita pergi kepada Asrin. Arshbin, ya. Hai cikgu, hai Kak Eli. Nama saya Aisyah Gumaya, anak lelaki Prem Rakesh. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 81. Okey, itu daripada... Okey, seterusnya kita berkenalan dengan Syarahia. Okey, silakan. Hai cikgu, hai Kak Eli. Hai. Nama saya Syawendra Sami dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 81. Okey, dan last kali kita berkenalan dengan Syamita. Silakan Ya. Syamita. Salam sejahtera cikgu dan Kak Eli. Nama saya Syamita Syangka dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 161. Okey, terima kasih. Nampak di situ ada 3 rakan dari sekolah yang sama, itu Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 81 dan seorang dari SKPP atau Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 161. Okey. Ada murid daripada sekolah cikgu dan juga sekolah cikgu. Okey, Baik. betul. Okey. Itu gabungan dua sekolah yang berbeza dan juga dua cikgu dalam subjek yang sama. Ya, Okey, betul. apakah yang kita akan belajar pada hari ini? Siapa Okey, nak terangkan? kita akan belajar tentang jujur dan amanah Okey. dalam pendidikan moral, dalam pendidikan civic dalam pendidikan moral. Maafkan Okey. saya. Okey. Ya, kita nak sentuh tentang nilai teras bertanggungjawab. Okey, hari ini nilai teras dan bertanggungjawab. Kemudian tajuk yang kita akan penjarakan belajar. sosial sikit, cikgu. Okey, tentang jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Okey. Alright. Jujur ada, amanah pun ada. Cikgu boleh tarik benda Okey, ke kita tengah. letak kat sini. Ya, Ya. saya. Okey. Baiklah. Okey. Untuk kali ini, apa kata kalau kita tengok video yang disediakan? Oh, ada video, cikgu? Ada video tentang pengenalan jujur dan amanah. Okey, jom kita saksikan video tersebut.
Halo, selamat sejahtera semua. Okey, bagi saya, kejujuran ini sangat berkait rapat dengan kebenaran. Seorang yang jujur adalah seorang yang berpegang pada kebenaran, benar kepada dirinya dan juga benar kepada orang lain. Bagaimana dia di halayak ramai, begitulah juga dirinya di sebalik tirai. Tiada kepura-puraan ataupun dunia tipu-tipu. Okey, amanah pula bagi saya adalah berpegang pada kebenaran dalam melakukan tanggungjawab. Walaupun ia sukar, walaupun tiada orang lain yang melakukannya, tetapi membuat perkara yang benar. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada pandangan saya, jujur dan amanah adalah dua perkara yang hampir sama tetapi berbeza. Orang yang jujur adalah orang yang tidak pernah menipu dalam apa jua perkara yang dilakukan. Manakala orang yang amanah adalah orang yang melaksanakan tanggungjawab yang diberi dengan sebaik mungkin. Dan kedua-dua sifat ini perlu ada di dalam diri setiap individu kerana ia akan mencerminkan kepribadian seseorang. Akhlak yang terpuji akan melahirkan kepribadian yang mulia. Baik, itulah dia jujur dan amanah yang definisi jujur dan amanah yang diterangkan oleh guru-guru dari sekolah cikgu berdua. Ya. Ada yang macam cikgu sekolah Maknanya cikgu fahaman tentang jujur dan amanah. Baik. Maknanya fahaman sendirilah. Secara Mungkin peribadi. selepas ini mungkin ada pandangan daripada murid-murid tu. Kita akan dengar sama-sama. Baik, kejap lagi kita akan lihat sama-sama. Tapi sebelum tu saya nak tanya juga, cikgu berdua memang mengajar subjek inilah. Okey, saya memang dalam pendidikan moral. Cikgu Nazrin? Saya mengajar sejarah dan juga pendidikan moral juga. So dua subjek yang berbeza. Tetapi untuk hari ini kita tekankan berkaitan dengan pendidikan moral dan pendidikan civic. Baik, okey. Banyak juga tengok aktiviti ini, ada buku teks. Ini buku teksnya. Ini eksemplar untuk pendidikan civic. Maknanya cikgu-cikgu boleh rujuk dalam eksemplar ni lah. Ini memang ada lah. Memang disediakan cikgu dalam pembelajaran di dalam kelas. Sebagai panduan lah. Bagi kitab lah bagi cikgu-cikgu untuk pendidikan civic. Baik, okey. Sebelum itu saya terlupa nak ingatkan kepada cikgu. Kalau kita setiap kali nak mulakan pembelajaran kita akan kena sanitasi tangan kita dulu. Boleh tak saya sanitasi tangan saya dulu, cikgu? Okey, boleh. Okey. Cikgu letak kat sini, saya boleh ambil. Kemudian cikgu boleh mulakan. Okey. Baik. Alright. Kemudian Cikgu Nazrin, baik-baik kita akan ada penjarakan sosial. Okey. Okey. Baiklah, kita nak rehat seketika. Okey. Kita kembali selepas ini dengan subjek kita iaitu pendidikan moral, pendidikan civic dengan topik jujur dan amanah. Kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda? Kasih sayang, hormat menghormati, bertanggungjawab dan kegembiraan adalah 4 nilai teras yang digariskan dalam pendidikan civic. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga dua orang cikgu yang handsome pada hari ini akan mengajar kita untuk subjek pendidikan moral, pendidikan civic bagi topik jujur dan amanah. Kita ada Cikgu Fairuz dan juga Cikgu Nazrin serta murid-murid yang comel ni dalam talian daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 161 dan juga Presin 81. Baik, cikgu. Hari ini apa yang kita akan tekankan, cikgu? Okey, hari ini bercakap tentang civic. Okey, kita tekankan dalam civic, kita tekankan literasi civic. Okey, kita ada secara sepintas selalu kita ada pengetahuan civic, kita ada sosio emosi dan kita ada tindakan kewarganegaraan. Tentu kita tekankan dalam literasi civic yang kita akan belajar selepas ini. Okey, maknanya kita akan teroka selepas ini ya. Baiklah, untuk yang pertama, kita nak tengok dari segi pengetahuan murid-murid tentang nilai jujur dan amanah. Okey. Baiklah, ada tak sesiapa yang boleh ceritakan ataupun cikgu tanya Diras je lah. Diras, pengalaman awak
bersikap dari segi jujur? Ada tak, Diraj? Ada, cikgu. Okey, silakan Diraj. Pada suatu hari, saya dan rakan-rakan saya ke perpustakaan untuk mata pelajaran pendidikan moral. Di situ, rakan saya mengambil pensel saya tanpa kebenaran saya dan dia tidak mengaku bahawa pensel itu bukan kepunyaannya. Selepas seminggu, ayahnya pula membeli sebuah pensel tekan baharu untuknya. Dalam masa sehari, pensel tekannya hilang. Inilah pengalaman saya. Terima kasih. Okey. Sama-sama. Diraj kata di situ dia pensel kepunyaan Diraj diambil oleh rakannya. Diraj tanya tapi Tak mengaku. tak mengaku. mengaku Nampak tak pula. perkara tu jujur ataupun tidak jujur? Okey kan? Nampaknya di situ tak ada kejujuran di situ. Okey, sebaliknya apa yang berlaku? Okey, ada perkara yang berlaku. Jadi di sini apa yang penting yang perlu kita lakukan sebenarnya, Diraj, di sebalik cerita awak? Mesti ada semangat apa? Sikap apa? Jujur. Oh, sikap Pandai. jujur. Bagus, Diraj. Okey, mungkin kalau tadi Diraj, sekarang cikgu nak tanya Sarahia, Sarahnia, ada tak pengalaman tentang amanah? Okey, silakan. Cikgu, saya menjaga adik saya dengan menguruskan makanan tengah hari, memastikan adik menyiapkan kerja sekolah dan tidur secukupnya seperti mana yang diamanah oleh ibu dan ayah saya ketika mereka keluar bekerja. Wah, bagusnya. Nampak tak situ? Sebagai kakak sulung. Ada kakak yang lain? Betul. Ya, betul. Tepat sekali. Maknanya di situ Sarah ni berjaya melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan. Oleh Bagus. ibu bapa. Yang lain boleh tak buat macam tu? Boleh? Siapa boleh? Cuba angkat tangan. Perlu amanah. Siapa perlu? Okey. Diraj boleh amanah. Okey, bagus. Nampak di situ mereka telah menerka tentang okey, Diraj bagus tentang amanah Maknanya pengetahuan amanah dan jujur mereka ada. Okey. Baiklah, kita ada video lagi sebenarnya. Oh, okey. Ya, video ini untuk menunjukkan tentang lakonan semula oleh rakan mereka sebenarnya. Wow. Okey, kita tengok. Sama-sama kita tonton. Okey, jom kita saksikan video tersebut. Fahim? Fahim dah siap semua kerja sekolah yang cikgu bagi? Kerja sekolah apa, Umi? Yang dalam Google Classroom? Dah. Betul. Dah siap semua. Betul, Fahim? Betul. Tak tipu. Okey, nanti Umi semak semula Google Classroom tu ya. Ha? Okey. 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 Fahim? Ha? Fahim, bangun Fahim. Kenapa nak bangun? Cuba tengok mesej yang cikgu bagi. Cikgu kata, Fahim tak siap kerja sekolah. Berapa banyak kerja sekolah yang Fahim tak pernah hantar? Maaf, Umi. Umi nak, lepas ni Fahim siapkan semua kerja sekolah. Umi tak nak Fahim tak jujur pada Umi lagi. Faham tak? Faham. Maaf, Umi. Maaf, sayang. Dah, bangun. Buat ke sekolah sekarang. Wah, hebatlah Fahim berlakon. Dia memang pandai lah. Fahim bukan nama sebenar Itulah. Jadi kawan-kawan di sana, di luar sana jangan ikut Kita ambil contoh Fahim. yang baik kan. Okey. Baiklah, Cikgu Nazrin. Ya. Rasa-rasanya kan kita ada soalan untuk murid kita. Betul. Okey. Rasa-rasa siapa yang tahu, okey, video tersebut yang dilakukan oleh Fahim bukan nama sebenar tersebut nak ceritakan tentang apa sebenarnya? Okey, siapa boleh bagi cadangan ataupun idea? Silakan. Okey. Okey, sila Diraj. Bagus Diraj. Cikgu, Ya. Fahim tidak jujur kerana dia menipu ibunya bahawa dia sudah membuat kerja rumahnya. Okey, bagus Diraj. Diraj Okey, kata Fahim pandai. tidak jujur. Ada lagi tak selain Fahim tak jujur? Okey, ada lagi tak? Okey, silakan Asrin.
Dia tidak amanah cikgu kerana Fahim tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberi oleh cikgu. Ya, betul. betul tu. Cikgu macam mana? Cikgu Razin, kalau kita tidak amanah, kita tidak jujur, apa Ya. akan berlaku sebenarnya? Kalau kita bersikap tidak amanah dan tidak jujur, kelak nanti kita sendiri yang akan rugi. Ya, kita yang akan rugi. kita Okey. yang akan rugi. Sebab itulah saya nak tanya soalan seterusnya Ya. untuk pendapat mereka. Kalaulah perkara ini kita tidak bendung, kita biarkan berlaku, apa akan terjadi? Cuk, ada okey, Samita, bagus Samita. Pada pandangan saya, Fahim akan ketinggalan dalam pelajarannya. Selain itu, guru-guru juga akan hilang kepercayaan terhadapnya. Wah. Pandai. Ya, maknanya apa tadi dia kata? Ketinggalan dalam pelajaran. Yang kedua, Guru akan hilang kepercayaan kepada bagus. dia. Cikgu pun tak terfikir macam tu. Betul tak, Eli? Cikgu Okey. sendiri mesti kena ada, murid ada perspektif tersendiri kan? Ya, betul lah. Okey. Sebab itulah namanya teroka kan. Okey. Baiklah. Selain jawapan yang diberikan Samita, ada lagi tak pandangan? Okey, silakan. Silakan Sarah ya. Cikgu, Fahim akan ketinggalan pelajaran sekolah dan akan merugikan diri sendiri. Wah, Betul. bagus. Dia walaupun pendapat yang sama, okey. Maknanya kalau Fahim buat perkara itu sampai berlarutan, maknanya Fahim akan ketinggalan dalam pelajaran. Bagus. Betul. Okey. Sekarang soalan terakhir. Ya. Baiklah. Rasa-rasanya kan kita dah sentuh dari kesan dalam diri, kesan dari segi keluarga, masyarakat, dan sekarang cikgu nak kesan kepada negara, keharmonian negara. Apa akan jadi pada negara kita kalaulah sikap jujur dan amanah berlaku? itu dia Okey, Samita. silakan Samita. Sikap jujur dan amanah itu penting untuk mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan sesebuah negara. Wow. Contohnya, kita ambil situasi pada masa kini. Jika kita tidak mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, kes COVID akan pastinya meningkat. Wah, cikgu pun tak terfikir. Okey, Betul. maknanya dari segi keharmonian negara, kalau kita tak jujur, kita tak amanah, maka kalau mengikut situasi sekarang, mengikut Kes SOP, akan- kes akan meningkat. meningkat. Ada lagi tak jawapan lain ataupun cadangan lain? Okey, nampak berebut. dua tu. Okey, kita bagi nak lelaki dulu. Siapa dulu? Okey. Asrin dulu. Okey. Cikgu, jika kita tidak bersikap jujur dan amanah, ada kemungkinan untuk berlaku peningkatan kes rasuah pada masa akan datang. Betul. Okey, bagus. Okey, seterusnya tadi siapa? Ni Sarania. Sarania. Cikgu, masyarakat Malaysia yang jujur dan amanah dapat mewujudkan masyarakat berintegriti. Integriti. Sebut tentang integriti. Apa makna integriti sebenarnya? Bagi fahaman awak sendiri. Ada tak cadangan ataupun idea? Saya. Okey, Diraj. Silakan Diraj. Integriti bermaksud buat benda yang baik walaupun tiada orang yang tengok. Itu fahaman Diraj. Maknanya dia bagi tahu tadi, apa yang kita faham ialah kita lakukan ataupun kita laksanakan Walaupun orang tak nampak. Ya, laksanakan sesuatu walaupun orang tak nampak. Ya. Ya. Bagus Diraj. Okey, ada lagi tak tentang integriti? Ada pandangan? Ada siapa lagi ada pandangan tersendiri tentang integriti? Kalau cikgu Nazrin lah. Ya. Integriti bagi cikgu. Integriti bagi saya, kalau bagi saya integriti ni adalah satu tanggungjawab kita untuk sentiasa buat satu perkara dengan tepat. Setiap perkara dia ada perkara yang tepat kan untuk dilakukan. Bermaksud setiap perkara itu perlu dilakukan dengan telus, jujur dan amanah. Okey, itu fahaman kita. Tapi Betul. mereka pun ada fahaman sendiri. Betul. Maknanya, okey, di sini berjayalah kita. Kita dah teroka tentang pengetahuan mereka tentang jujur dan amanah. Maknanya, selepas ini kita akan pergi ke sosial emosi. Betul. Okey, sekarang kita dah cerita pasal pengetahuan.
Pengetahuan tentang jujur dan amanah. Ya, betul. Okey, dan selepas ini kita akan ke sosio emosi. Emosi, ya. Baik, kita nak rehat seketika. Ya. Boleh cikgu? Boleh. Okey, kita ambil nafas dulu untuk kita cerita tentang jujur dan amanah ni, sebab ini nampak je, kita dengar je macam senang ni, macam mudahnya apa orang kata ayat tu kan, tapi sebenarnya nak membawa dengan pendirian sebagai jujur dan amanah ni sangat mencabar. Baik, kita rehat sekejap, kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda 3 elemen penting dalam literasi sivik iaitu pengetahuan, sosio-emosi dan tindakan kewarganegaraan. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli. Kita ada dua orang cikgu yang kacak hari ini, Cikgu Nazrin dan juga Cikgu Firdaus. Fairuz. F kat depan sama-sama ya. Cikgu Fairuz serta kita ada murid dalam talian daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 16-1 dan juga Presin 8-1 yang akan sama-sama belajar dengan kita subjek pendidikan moral, pendidikan sivik untuk topik jujur dan amanah. Baik, sekarang ini kita nak belajar apa cikgu? Okey, baik. Sekarang ini kita akan pergi pula kita lihat dari segi sosio-emosi. Sosio-emosi. Ya, sosio-emosi. Jadi sebelum tu, saya nak tanya dulu murid-murid. Murid-murid okey ke? Semua okey Semua dalam talian? Tunjuk thumbs up. Alright. Okey, baik murid-murid. Ingat tak lagi minggu lepas cikgu ada bagi komik? Dah baca ke belum? Dah baca dah? Okey, baik. Eli dan juga Cikgu Fairuz, seperti yang kita lihat kat depan ini, inilah komiknya. Okey, baik. Jadi komik ni berkenaan dengan dua orang budak iaitu Shanti dan May. Okey, pada satu petang mereka bersia-sia di pekan dan tiba-tiba May ternampak ada seorang makcik nak lintas jalan. Jadi makcik tu macam agak sukarlah nak terjalan, mungkin keadaan sesak. Baik. Dan May dan Shanti mereka menolong makcik itu untuk berjalan dan akhirnya setelah berjaya, setelah sampai, makcik itu dia nak hulurkan wang lah sebagai balasan lah kan. Tapi May dan Shanti ni dia tak terima sebab mereka kata mereka perlu bersikap jujur dan amanah. Buat sesuatu benda tu tanpa balasan. Okey. Baik. Okey, Cikgu Fairuz, Eli. Baik, saya nak tanya murid-murid. Okey, siapa yang ada pendapat atau mungkin apakah perasaan dia berkenaan dengan komik ini? Siapa yang nak? Oh, Arshavin. Silakan Arshavin. Cikgu, saya berasa bangga dengan Shanti dan May kerana mereka membantu makcik tersebut untuk melintas jalan dan tidak mengambil wang. Betul. Suka betul saya kalau dengar Arshavin cakap ni. Okey. Ya, dia tak ambil duit pun. Jujur mana? Arshavin. Oh, Arshavin. Kamu ada tak pengalaman sendiri mungkin yang kamu nak kongsikan kepada kami semua? Ada, cikgu. Silakan. Pada suatu hari, saya ternampak jiran saya mengangkat barang runcit. Saya berlari ke arahnya dan menolong mengangkat barang sehingga ke rumahnya. Dia berasa gembira dan mengucapkan terima kasih. Maksudnya kamu pun tidak ambil sebarang ganjaran, betul Arshavin? Betul, cikgu. Betul. Kenapa kamu tak ambil ganjaran, Arshavin? Sebab saya nak membantu jiran saya dengan ikhlas. Ya, bagus Arshavin kan. Dia bantu dengan ikhlas. Okey, baik. Kalau macam tu, cikgu nak tanya Syamita pula. Syamita, kamu cuba bayangkan sekiranya semua rakyat Malaysia ada sikap seperti Shanti dan May, apa yang akan jadi kepada negara Malaysia? Negara kita harmoni, cikgu. Kenapa harmoni pula, Syamita? Sebab semua orang baik hati dan tidak menerima duit yang kerana semua orang ikhlas. Maksudnya tu Fairuz, semua ikhlas kan? Semua orang ikhlas. Bila semua maknanya dalam diri kita mesti ada sikap jujur dan amanah. Ya, kita tanamkan sikap tersebut kan? Ya, betul. Okey, baik. Sekarang, sekarang cikgu nak murid-murid
Eli dan juga Cikgu Fairuz. Okey. Untuk tuliskan apa perasaan sekiranya kita bersikap jujur dan amanah. Maknanya sekarang kita nak menyelami perasaan mereka kerana mereka Ya. melakukan sikap jujur dan amanah. Ya, murid-murid pun boleh tulis, okey? Terima Boleh tulis. Sekiranya bersikap jujur dan amanah, Kalau jujur dan amanah. apa perasaan? Cuba tuliskan apa perasaan. Perasaan Perasaan. Kalau bersikap jujur dan amanah, macam tu. Okey. Okey, Cikgu Fairuz dah siap? Ah. Okey, murid-murid dah siap? Dah cikgu. Dah cikgu. Okey, baik. Tunggu Kak Eli jap. Okey, dah siap. Okey, baik. Murid-murid, siapa yang nak kongsikan apa perasaan dia? Siapa nak kongsikan dulu? Syaranya. Okey, silakan Syaranya. Apa perasaan kamu? Cikgu, saya berasa gembira kerana mereka menolong orang. Betul. Maknanya Syaranya berasa gembira kerana mereka menolong orang. Okey. Gembira. Jangan lupa kita nak betul. paparkan. Ya, Dalam boleh tengok di papan. Kita tampalkan gembira. Gembira. Okey, baik. Seterusnya, siapa yang nak kongsikan? Diraj, ya. Diraj, boleh ke tu? Okey, Diraj. Okey. Saya berasa senang hati kerana mereka dapat menolong makcik itu. Kenapa kamu berasa senang hati, Diraj? Sebab mereka dapat menolong makcik itu. Senang hati. Senang hati dapat Diraj tolong. Dia rasa senang hati. Okey, bila dia tolong, dia rasa senang hati. Okey. Okey, seterusnya siapa yang nak kongsikan? Okey, Arshavin. Silakan Arshavin. Saya berasa bangga, cikgu. Rasa bangga. Rasa Kenapa? bangga. Kerana Shanti dan May membantu makcik itu dengan ikhlas. Betul. Rasa Arshavin dia bangga. rasa bangga. Bangga. Cikgu Fairuz. Okey, bangga kita tampal. Okey, baik. Dan tinggal Syamita je lah kan? Syamita je kan boleh kongsikan. Okey, Syamita, apakah perasaan kamu? Saya berasa puas hati, cikgu. Puas hati. Dia Puas rasa hati. Sebab apa puas hati? Saya rasa puas hati kerana May dan Shanti telah membantu seorang warga emas tanpa mengharapkan sebarang balasan. Betul tu. Pandai. Okey. Dia bilang, Kak Eli. Okey, Kak Eli pula. Apa pula Eli? Perasaan Eli kalau dapat membantu orang. Okey, Kak Eli rasa dua. Ada dua perasaan. Kak Eli rasa tenang dan juga tenteram. Wah, kita ada chemistry. Saya pun tenang. Ada chemistry. Okey, bila kita melakukan sikap jujur dan amanah, kita rasa tenang. Betul. Kan? Kita tolong orang tenang rasa. Tenang rasa. Kan, happy je rasa. Sebab kan? kita buat benda yang baik kan. Betul. Kita rasa tenang dan seronok. Tapi saya berpegang kepada buat baik, dibalas baik. Ya, betul. Itu yang paling penting. Buat jahat jangan sekali. Ya, betul. Okey. Terus cikgu? Ya, baik. Okey. Kita dah habis Bahagian sosial emosi. Sosial emosi. Okey, boleh cocokkan dekat bakul kuning kita tu. Okey. Baik, sekarang kita nak lihat dari segi tindakan pula. Okey. Apakah tindakan kita sebagai warga negara sekiranya kita bersikap jujur dan amanah. Okey, baik. Murid-murid, minggu lepas ingat lagi? Minggu lepas je cikgu bagikan. Minggu lepas cikgu ada bagi satu komik lagi kan? Dalam komik tersebut ada Shanti dan May juga. Selepas itu di hujungnya ada dialog kosong, betul tak? Betul. Okey, baik. Jadi kalau kamu ingat, okey. Masih lagi cerita yang sama ke macam mana? Cerita yang lain dah. Cerita yang lain. Okey. Jadi Shanti dengan May ni dah tak ada? Tak ada lagi? Tak ada dah. Tak apa. Tapi orang yang sama. Tapi orang yang sama. Okey, Shanti orang dengan yang May sama. juga. Okey. Jadi kalau kamu ingat, komik Shanti dan May ini pada satu hari mereka berjalan-jalan di taman. Okey, berjalan-jalan di taman. Secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Yes. Mereka terjumpa satu dompet dekat atas jalan. Cikgu okey ke cikgu nak saya pegang? Okey, boleh. Boleh? Okey. Kesian cikgu. Okey. Kan cantik situ. Okey. Model di situ kan. Yes. Mereka terjumpa dompet. Jadi cikgu ada tinggalkan ruang kosong. Okey, cikgu nak minta murid. Siapa yang boleh tolong isikan dialog itu? Ada dua ruangan kosong. Ya, sepatutnya ada dua ruangan kosong. dialog. May dengan dialog Shanti, betul? Betul. Okey. Betul. Ada dua. Jadi, Sini satu.
Baik. Sini satu. Ya. Okey, jadi siapa yang akan isi dialog dua-dua ni? Kita tanya murid-murid. Murid-murid dah tanya. Kita Mereka dah murid-murid. siapkan ke? Ada dah siapkan ke? ada Siapa dah yang nak jawab? siapkan? Siapa Mereka yang dah Sudah. ada teroka di rumah ni kan? siap. Okey kan, betul. Laju. Okey, Okey. Diraj. Ya, Diraj. Diraj, supaya laju. Saya mengisi dialog untuk Shanti. Okey. Okey, Okey. Dialog Shanti. Shanti ni lah. Okey. Atas sikit. Saya akan laporkan Atas sikit, kepada sayang. pegawai. Okey. Akan laporkan kepada pegawai polis di balai polis yang terdekat. Oh, Diraj, kenapa kamu nak kena laporkan kepada polis pula? Sebab polis yang berkuasa di tempat itu. Oh, bukan dekat Maknanya tempat tu. kita lapor kepada pihak Ya. pihak berkuasa lah, Berkuasa berwajib. lah. Pihak berwajib lah. Autoriti lah. Okey, Okey, baik. Diraj. Okey, seterusnya. Siapa nak isi Untuk Mei, dialog? okey, Shanti. Mei. Shanti, betul. Shanti Mei, ke Mei? Shanti. Shanti atau Mei? Untuk Mei. Mei, silakan. Siapa? Arshavin. Oh, Arshavin. Okay, silakan Arshavin. Arshavin. Arshavin dialog mana? Saya dialog Mei. Dialog Mei, Ah, okey. Shanti, saya akan bertanya kepada orang yang lalu lalang di sana. Oh, kenapa pula? Cikgu, kerana mungkin dompet tersebut kepunyaan salah seorang mereka yang lalu lalang di sana. Oh, maksudnya sekira mungkin dia dah hilang dompet, dia pun carilah kan dompet dia. betul. Betul tu. So dia pun bolehlah bertanya kepada orang Okey. sekeliling. Tapi kita tanya Eli, apa jalan terbaik sebenarnya? Ya. Nak kalau- bawa ke mana? Kalau begitu kena pergi report polis lah. Ya. Kalau yang sebetul-betulnya Kalau lah. berlaku di sekolah? Kalau di sekolah kita kena laporkan kepada guru. Ya, bagus. Betul. Bagus, Eli. Tepuklah untuk Kak Eli kan. Tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk untuk Kak Eli. Okey. Okey, Baik. itu dia adalah orang kata sketch untuk Shanti dan Mei. Ya. Supaya adik-adik boleh faham macam mana apa tindakan yang perlu kita lakukan sekiranya berlaku situasi sebegitu. Betul. Baik, sekarang ini kita lepas ni kita nak buat apa cikgu? Okey, baik. Boleh tak kalau kita nak main quiz? Nak main quiz? Ya, jom kita Okey. main quiz. Kuis apa? Kuis? Quiz civic. Civic, Jom okey, kita nak main okey. quiz civic. Jadi, quiz civic ni mudah je cara Kita nak tanya main dulu dia. murid-murid. Dah bersedia belum? Dah bersedia? Murid-murid dah bersedia? Okey, dah bersedia. Mana kita tak kesorangan. Bila murid dah bersedia, tapi kita ada VT kita nak saksikan. Betul ke cikgu? Ataupun belum lagi? Belum lagi. Okey. Baik. okey. Untuk quiz civic ni, mudah saja permainan dia. Baik. Okey. Sekarang saya nak murid-murid, Cikgu Fairuz dan Eli untuk pilih nombor daripada 1 sampai 6. Okey, kena Satu pilih sampai nombor. enam. Pilih nombor 1 Baik. sampai 6. Okey, baik. Murid-murid, Okey. dah ada nombor? Kita bagi murid dululah. Okey. Saya nak nombor 6, cikgu. Oh, yang nombor 6. Okey, Okey, kita tanda catat nombor sikit. Dengan nombor 6. Okey. Lagi siapa lagi? Cikgu, saya mahu nombor 2, cikgu. Oh, tak nombor ada. dua, okey. 6 tak ada, 2 dah tak ada, okey? Ya. Cikgu, saya nak nombor 3, cikgu. Nombor 3. Okey. Cikgu, saya mahu nombor 4. Nombor 4. Yang tinggal nombor 1 dan nombor 5. 5. Okey, cikgu. Saya nak nombor 5. Siapa nombor cepat 5? dia dapat kan? Nombor 5. Bermaksud nombor 1 lah untuk mana Eli. tak ada pilihan nombor 1. Satu ada juara selalunya cikgu. Okey. Okey, baik. Jadi, untuk kuis ini, kita akan roll dadu. Kita akan Okey. baling dadu dulu Okey. untuk tengok siapa yang akan jawab. Okey. Maknanya di sini mereka akan dapat nombor dah ada. Ya. Balingan dah ada. Lepas tu ada kad situasi. Ya, betul. Okey, Ada berdasarkan situasi. situasi tersebutlah mereka akan jawab soalan. soalan. Okey, faham. Oh, baik. Okey. Jadi Okey, balik. Baik, kalau tanpa buang masa, jom kita roll dadu. Okey. Okey, jom kita roll dadu. nombor Kak Eli. Nombor 1 nombor Kak Eli. Okey, Okey, baik. apakah soalannya? Okey, dengar betul-betul Eli. Baik. Semasa camp. Okey. Semasa menyertai kem Bina Insan, kamu terambil beg seorang peserta. Okey. Patutkah kamu memulangkan beg tersebut kepada pemiliknya? Berikan sebab. Okey. Pada pendapat Kak Eli, sepatutnya memang kita kena pulangkan beg tersebut kepada pemiliknya. Kenapa Kak Eli? Sebab itulah mewujudkan sikap jujur kita terhadap
sesuatu barang yang kita jumpa. Sebab satu lagi amanah untuk kita pulangkan, sebab itu bukan hak milik kita. Hak milik kita. Okey, berikan tepukan murid-murid, berikan tepukan kepada Kak Eli. Kalau ada bintang, berapa kita nak bagi ni sebenarnya? Kita bagi 5 bintang. 5 bintang. 10 tengok. Ada 5. 10. Okey, kita bagi 10 lah. 10 boleh. Okey. Okey. Okey, baik. Jom kita roll lagi dah. Okey, nombor 1 dah. Siapa Okey, nombor yang 1. kena? Okey, roll, jom. Siapa yang kena? Nombor 2. Siapa nombor 2 tadi? Siapa nombor 2? Saya cikgu. Okey, bersedia. Baik. Nombor 2. Okey, dengar betul-betul Arshavin. Semasa pertandingan taekwondo, peringkat kebangsaan berlangsung, kamu mengetahui rakan sepasukan negeri kamu keluar dari kamp tanpa kebenaran. Sanggupkah kamu melaporkan perkara tersebut kepada pegawai kamp? Dan mengapa? Dan mengapa? Berikan sebab. Ya. Cikgu, saya akan melaporkan kepada pengawal kem kerana dia tidak mematuhi dan melanggar peraturan. Ya, betul itu. Kalau kita tak laporkan, rasanya rasanya apa? Apa yang Sikap akan tu jadi? boleh kita contohi tak? Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi kalau kita tak laporkan? Kita biarkan macam tu je. Mereka tidak akan jujur. Okey, bagus. Kita pun tidak akan jujur. Okey, Betul. mungkin sesuatu akan berlaku kepada mereka kan? Peserta tu. Okey, Yang susah pegawai kamp tu juga. Apa-apa yang terjadi, betul? Bagus. Okey, berikan tepukan kepada Arshavin. Berikan tepukan. Kita bagilah juga bintang. Nak bagi bintang juga. Okey. Kita ada 5 bintang, kita bagi 5 jugalah. Ya, markah. 5 bintang untuk Arshavin. Untuk Arshavin. Baik, okey. Terus cikgu? Ya, kita roll lagi. Ada lagi 2 Ada lagi situasi 2 yang kita soalan. nak tanya. Baik. Baik. Minta-minta Jom. cikgu kena. Kita Terus dadu. kita roll dadu untuk minta cikgu baru tak kena ya. Nombor apa? Tiga. 3. Okey, Siapa baik. nombor 3 tadi? Ya. Siapa dapat nombor 3? Syaranya. Syaranya nombor 3. Okey, baik. Syaranya. Dengar situasi ini betul-betul. Kamu bertugas di pintu masuk stadium bola sepak. Ketika itu berlangsungnya pertandingan bola sepak junior antara negeri. Tiket sudah habis. Seseorang memberikan kamu sejumlah wang untuk membenarkan dia masuk ke dalam stadium. Apakah tindakan kamu dah berikan sebab? Syaranya. Cikgu, saya tidak membenarkan penonton tersebut masuk ke dalam stadium kerana penonton ini memberikan sejumlah wang yang sebagai rasuah. Pandainya. Maknanya Syaranya tahulah apa itu rasuah kan? Ya, bagus Syaranya. Okey, baik. Kita nak bagi berapa bintang kepada Syaranya? 5 juga. 5 juga. Tapi boleh tak kita ambil rasuah Saranya? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Apa sebab? Apa ni alasan awak? Sebabnya. Apa sebabnya? Rasuah adalah amalan memberi wang untuk melakukan perkara yang tidak benar. Tepat. Ya, bagus. Rasuah ni selalunya untuk dengan perkara yang tak Maknanya benar. orang Tak ambil benar. rasuah ni orang yang tidak jujur dan tidak Amanah. Betul. Okey, kita Baik. teruskan. Baik, Pandai. untuk situasi yang terakhir. Baik. Jom kita roll dadu. Terakhir ni, sudah. untuk yang terakhir. Okey, jom kita roll dadu untuk yang terakhir. Cikgu Fairuz takut ke? Nombor 4. Nombor 4. Siapa nombor 4? Siapa nombor 4 tadi? Ada tak? Okey. Terselamat. Syamita. Okey, baik, dengar betul-betul, okey. Ketika pertandingan reka cipta peringkat kebangsaan berlangsung, kamu dan rakan-rakan dengan tidak sengaja memecahkan reka cipta pasukan negeri lain. Apakah yang sepatutnya kamu dan rakan-rakan kamu lakukan? Cuba jelaskan, Syamita. Secara jujurnya, kami akan mengakui kesilapan dan meminta maaf. Oh, maknanya kena minta maaf lah. Kenapa kena minta maaf, Syamita? Supaya dapat menjaga hubungan baik dengan pasukan lain dan juga menjaga nama baik pasukan kita. Oh, Bagus. betul tu. Maknanya dalam pertandingan bertanding juga, tetapi hubungan tu kena Jaga. jaga. Kita kena bersikap jujur dan amanah. Nampak tak di situ? Yeah. Kita dah teroka tentang tindakan. Ya, betul. Baik, okey.
Selepas ini kita nak teroka lagi yang lebih menarik ya cikgu. Okey. Bagi kita akan teroka apa selepas ini? Kita tengok apa yang mereka pelajari. Apa yang mereka faham tentang faham pembelajaran tentang- kita pada hari ini. Ya. Tapi kita rehat sekali lagi di dalam teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda, setiap individu mempunyai hak, peranan dan tanggungjawab untuk bersikap jujur dan amanah bagi membentuk keharmonian dalam kehidupan. Kembali di teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli, Cikgu Fairuz dan juga Cikgu Nazrin untuk subjek kita pendidikan moral, pendidikan civik bagi topik jujur dan amanah. Okey, Cikgu, di atas segala yang kita dah belajar pada hari ini berkenaan jujur dan amanah, apa yang Cikgu rasa yang kita boleh rumuskan? Okey. Kalau dari segi rumusannya, pendidikan civik, pendidikan civik menekankan 3 aspek tadi. Literasi civik, yang pertama pengetahuan, kita dah belajar, kita dah meroka pengetahuan, kita dah meroka tentang sosial emosi dan tadi kita dah teroka tentang tindakan. Baiklah. Hari ini saya nak tanya murid-murid, apa yang kita belajar pada hari ini ya? Okey. Aswin, okey silakan. Cikgu, kita telah belajar untuk menjadi seorang warga negara yang jujur dan amanah. Wah, kita dah belajar pandai. sebagai warga negara yang jujur dan amanah. Bagus. Ada lagi tak yang boleh bagi cadangan? Okey, Samita silakan. Berebut. Dan amanah merupakan suatu nilai yang perlu ditanam dalam setiap diri individu. Baik, pandai. Perlu ditanam sikap jujur dan amanah, perlu ditanam dalam diri individu. Kenapa, Samita? Supaya kita dihormati dan disenangi oleh masyarakat. Wah. Kita juga akan mendapat ramai kawan-kawan dan hubungan erat dengan masyarakat. Wah, bagus Samita. Tanya sikit tapi ulas panjang. Ulas dia panjang. Baik, tadi dia berebut dengan ni tadi. Syahira. Okey, Syahira. Cikgu, sikap jujur dan amanah adalah penting dalam kehidupan harian kita. Okey, Kenapa penting kan? Kenapa? Kerana mendapatkan kepercayaan dari orang. Wah, bukan mudah untuk mendapatkan kepercayaan. daripada Itu yang orang. penting sebenarnya kan. Bila orang hilang kepercayaan kepada kita, itu sesuatu yang susah sebenarnya. Betapa betul. susahnya kita nak Mencabar. bangun semula. Betul? Betul. Okey. Yang terakhir. Yang terakhir ada tak? Siapa ni? Diras. Cuba Diras. Diras. Apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar tentang macam mana kita boleh jadi masyarakat yang berguna. Jujur dan amanah. Ya, maknanya bagus. kita dah nampak. Maknanya ketiga literasi civik kita tu berjaya kita terokai. Okey. Rumusan ni di sini bagi saya lah. Betul bagi pendapat semua murid kita. Tapi yang paling penting ialah kita kena tahu hak, peranan dan tanggungjawab kita. Bahawa kita ada hak untuk jujur. Okey. Kita ada hak untuk amanah. Barulah negara kita akan harmoni dan sejahtera. Okey, kalau Cikgu Nasri macam mana? Kalau bagi pendapat saya, jujur dan amanah ni merupakan satu perkara yang sangat penting. Kerana apa? Disebabkan jujur dan amanah inilah yang boleh menjadikan sesebuah negara tersebut maju, mundur atau hancur. Okey. Ada yang terakhir tu kan? Cikgu nak tanya isi. Siapa nak jujur? Cuba angkat. Ada kad tak? Okey, jujur. Siapa nak jujur? Oh, dekat. Siapa nak jujur? Okey. Siapa nak amanah? Angkat dua-dua.
Wah. Okey. Wah. Cikgu disediakanlah dua-dua. Okey. Baik. Jadi itulah pemahaman mereka terhadap jujur dan amanah. Ya, Okey, mungkin cikgu nak bagi satu soalan, orang kata soalan magic kepada murid-murid okey. Terhadap Macam ni, topik ini. Jujur kan? Fahaman awak jujur. Kenapa sebenarnya last kenapa sebenarnya dalam hati awak kita perlu jujur? Okey, kenapa? Last dari hati nurani awak. Tak ada siapa-siapa boleh bagi cadangan. Kenapa tu jujur? Kita perlu jujur. Kenapa jujur tu penting? Ya, betul. Okey, mungkin nak kita jawab? tanya Sarahia. Okey, Sarahia, okey? Kenapa perlu jujur sebenarnya? Cikgu, saya nanti orang akan kepercayaan dari orang. Dapat mewujudkan kepercayaan dia dari masih orang. lagi fokus kepada jujur ni untuk kepercayaan kepada orang. Betul. Sangat tekankan. Okey, ada lagi tak jawapan lain tentang jujur? Okey. Okey, Samita, bagus Samita. Okey. Kita mendapat ramai kawan-kawan dan disukai oleh masyarakat. Betul. Okey, maknanya kita rangkumkan di sini bahawa betapa pentingnya jujur dan amanah untuk kita dapatkan kepercayaan dan yang paling penting lah, yang paling dekat dengan kita, kepercayaan daripada rakan-rakan kita. Rakan-rakan dan juga diri sendiri juga sebenarnya. Sebab kita kena jujur dengan diri kita sendiri juga. Baik, itu adalah topik yang kita telah pelajari, iaitu jujur dan amanah dalam subjek pendidikan moral dan pendidikan sivik. Okey, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua cikgu. Cikgu Fairuz dan juga Cikgu Nazrin sebab sudi mengajar kita pada hari ini. Harapnya segala ilmu dicurahkan oleh cikgu kepada adik-adik di rumah, terutamanya menonton sekarang ini, dapat dimanfaatkan di luar sana. Dan juga terima kasih kepada adik-adik dalam talian kita yang comel ni daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 161 dan juga Presin 81 sebab sama-sama belajar dengan kita hari ini. Baik, kita nak pesan kepada adik-adik di rumah untuk sentiasa menjaga keselamatan, jaga SOP, jaga kesihatan diri agar sama-sama kita dapat kurangkan jumlah kes COVID-19 setiap hari. Betul. Jadi kita nak ucap selamat tinggal kepada adik-adik di rumah, cikgu. Dah habis dah? Dah habis dah, cikgu. Okey. Bye-bye. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM